كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian berkitab kita, iaitulah kitab Usul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini maka bertambahlah keimanan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan justru dapat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi, masih lagi di muka surat yang depan. Masih lagi muqaddimah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wa ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil pada menyatakan beberapa makna dan beberapa faedah bagi beberapa lafaz yang beredar atas agama Islam, yang jadi dengan dia berbeza setengah yang demikian itu daripada setengahnya yang hamba pungut akan dia daripada kitab Munyatul Fakir Al-Mutajarrid. Tak apa, itu nanti. Jadi ini kita sambung lagi selepas bahagian daripada khutbatul kitab, selepas daripada ucapan pengarang kitab dengan lafaz bismillah, lepas tu alhamdulillah, lepas tu wassalatu wassalam, lepas tu kita dah syarah dah tentang ahli keluarga Nabi dan siapa yang disebut sebagai sahabat Nabi, kan, bulan yang sudah cerita tentang Uwais Al-Qarni semua tu. Jadi kita nak sambung wa ba'du. Wa ba'du tu maksudnya wa tu dan, ba'du tu selepas, dan selepas itu ataupun adapun selepas itu. Fungsi wa ba'du ni untuk memisahkan yang mana dipanggil sebagai khutbatul kitab dan yang mana yang nak dimasukkan dengan isi dia. Jadi pisah kepala dengan badan. Atas wa ba'du tu panggil kepala lah, dipanggil khutbatul kitab, ucapan kitab yang terkandung di dalamnya lafaz bismillah, lafaz alhamdulillah, kemudian selawat. Kemudian lepas dari itu barulah nak cerita tentang apa yang terkandung dalam kitab ni, barulah pergi kepada tujuan kitab ni dikarang. Maka nak memisahkannya itu dengan perkataan wa ba'du.
ataupun amma ba'du pun boleh. Sebab tu kalau kita tengok tok khatib baca khutbah, dia ada perkataan wa ba'du ataupun amma ba'du. Itu memisahkan ucapan yang awal tadi tu dengan isi yang nak dimaksudkan dalam ucapan tersebut. Baik. Jadi ulama pun tulis wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil. Syekh ni, Tuan Husin Nasir ni, pengarang kitab kita ni, dia kata inilah suatu risalah yang kecil. Ini maknanya perkataan tawaduk, kataan merendah diri. Ulama-ulama dulu merendahkan diri mereka, seolah-olah mereka ni macam orang tak reti, padahal alim sungguh. Ulama zaman sekarang baru belajar 3-4 tahun dah menggelar dirinya sebagai pakar, profesor, doktor, seolah-olah macam dia paling cerdik sekali. Bila ada orang mengajar sebut hadis yang dia tak pernah dengar hadis tu, dia terus kata hadis ni dhaif ataupun hadis palsu. Kadang-kadang mungkin tak jumpa dalam kitab dia, tapi orang lain tu ngaji mungkin jumpa dalam kitab dia. Jadi berlapang dada lah. Patut begitu. Ulama zaman dulu begitu. Ulama zaman dulu merendah-rendahkan diri mereka, sehingga kan Syekh ni dia kata apa? Dia kata ini suatu risalah yang kecil je. Pada dia kecil, pada kita besar dah. Nanti kita akan tengok lepas beberapa bulan, panjang nak baca kitab ni pun, kita akan tengok macam mana Syekh ni hurai perkara-perkara agama dalam kitab ni, yang kita akan nampak bukan kecil dah, besar sungguh. Kalau tak ada ilmunya, payah untuk kita memahami akan apa yang dihuraikan oleh Syekh dalam kitab ni. Tapi tawaduknya Syekh, dia kata kecil je, risalah yang kecil. Lepas tu orang zaman dulu tidak berebut-rebut tentang pencapaian. Zaman lah rebut tentang pencapaian. Dia nak tahap master, PhD. Ambil tak salah, tapi kalau tujuan nak membangga-bangga diri, itu yang salah. Ambil lah, nak ambil master ke, nak ambil PhD ke, tahap mana sekalipun, kan, tak ada masalah. Tapi atas niat kerana supaya act kat orang, supaya nampak dia lebih hebat daripada orang lain, situ yang salah. Ulama-ulama dulu tak ada apa-apa gelaran master, gelaran PhD, tak ada sijil ijazah, tak ada. Tetapi mereka berkhidmat untuk Allah dan Rasul, mengajar pada masyarakat. Ada satu orang tok guru baru balik daripada Mekah zaman dulu. Habis mengaji kat Mekah, dalam tempoh sebulan lebih tak balik ke rumah lagi. Sebab apa? Singgah banyak tempat untuk mengajar masyarakat kampung tersebut tentang hal-hal agama. Singgah tempat ni, singgah kampung ni, tak balik kampung dia lagi, singgah kampung orang dulu untuk menyampaikan dakwah Islam. Habis berkampung-kampung dia singgah, lah kali baru sampai kampung dia. Nak ceritanya mendahulukan tentang hukum hakam agama dakwah Islamiah, barulah kepada kepribadian. Hari ini orang mendahulukan peribadinya daripada hal-hal agamanya sendiri. Orang zaman dulu berhabis duit sebab nak menuntut ilmu agama. Cari duit ni, tujuan cari duit sebab nak sambung mengaji, sebab nak mengaji, sebab duit tak ada. Zaman lah ada orang mengaji kerana nak cari duit. Orang dulu cari duit sebab nak mengaji, orang lah nak mengaji sebab nak cari duit. Sebab apa belajar sampai Mesir ni? Balik lagi nak jadi ni lah mufti, balik lagi nak jadi ni lah ustaz ni dekat jabatan agama gini-gini sekian-sekian jabat, nak jadi guru sekolah. Jadi guru sekolah tak salah, jadi jabatan agama tak salah, jadi mufti tak salah. Tapi kalau niatmu mengaji sebab nak ambil hasil dunia, nak ambil gaji, itu yang jadi salah. Sebut dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbangi. Dia kata ini tercela, ini adalah istidraj daripada Allah. Dia sangkakan perbuatannya betul, baik kerana dia belajar agama, tapi rupa-rupanya dia semakin jauh daripada Allah. Kerana apa? Tujuan mengaji agamanya bukan akhirat, bukan kerana Allah, tapi kerana keduniaannya. Yang ni kita takut tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Dia dalam masalah ni, dia ada dunia dan akhirat, kan? Dunia dan akhirat. Akhirat ni kita fahamlah, semayang macam tadi kita semayang, baca Quran, sedekah dan sebagainya, tu semua panggil akhirat lah. Dah dunia,
dunia ni kehidupan dunia kita lah, makan, minum, pergi kerja, kait sawit, toreh getah, kan, tak kira lah kerja apa pun, asalkan halal, itu panggil dunia. Jadi kita tanya balik, tepuk dada tanya iman masing-masing. Kita ni memang mengaku, kita semua kalau orang tanya nak masuk syurga tak, semua akan jawab nak. Tak payah kata kita yang kaki masjid ni, kaki minum arak pun kalau tanya dia nak masuk syurga ke neraka, confirm dia akan jawab syurga. Tak ada siapa nak masuk neraka. Tak ada seorang pun yang kata saya memang cita-cita nak masuk neraka, tak ada. Melainkan otaknya sewil, gila. Tak betul? Ya, mungkin. Tapi kalau orang yang jenis waras, jahat macam mana pun, mak rempit, mak pek, tikar nombor ekor, pecah rumah, tanya dia nak masuk syurga tak? Mestilah, dia kata. Takkan nak masuk neraka? Mana ada orang nak masuk neraka? Kalau dah kaki botol pun nak masuk syurga, kaki tikam nombor ekor pun nak masuk syurga, dah kalau kaki masjid, kaki kuliah, lebih-lebih lagi nak masuk syurga. Betul tak? Tapi persoalannya, adakah cukup amalan kita untuk nak masuk ke dalam syurga Allah? Tu soalan ni. Sebelum kita mati ni, cukup tak cukup amalan kita ni? Siapa sini dalam masjid ni, dia confident maghrib dia tadi, sembahyang maghrib dia tadi, Allah terima daripada takbiratul ihram sampai salam? Cuba bangun nak tengok muka. Ada satu tempat tu saya tanya beginilah, siapa dalam masjid ni dia confirm amalan dia Allah terima? Cuba bangun. Tiba ada satu pakcik, dia bangun, dia duduk belakang sekali, dia bangun. Kita semua orang terkejut, terdiam masjid. Satu masjid senyap. Semua jemaah pakat pandang dia. Sungguh dia confident ni. Tiba pakcik tu kata, aku nak pergi tandah lah, dia kata. Aku nak kencing. Nak pergi tandah, ingatkan mengaku confident. Tak ada siapa confident. Tak payah kata tuan-tuan, saya ustaz, tak payah kata ustaz, tok guru agama, para masyaikh, wali Allah pun tak pernah yang ada mengatakan bahawa confirm saya ahli syurga. Tak ada. Sedang sahabat Nabi yang Nabi dah confirmkan 10 sahabat Nabi dijamin syurga pun masih lagi menangis, masih lagi kuat ibadat, kan? Tak ada overconfident. Tak payah pergi masjid dah, confirm dah kan Nabi kata masuk syurga. Tak. Lagi berjihad di jalan Allah dia. Nak ceritanya begitu. Jadi bila renung-renung kita ni, ya ke tak ni amalan kita ni Allah terima? Betul ke tak, kan? Dengan ilmunya jauh, dengan amalan tu ya ke tak, sah ke tak, kan? Jadi khawatir, takut. Jadi macam mana nak tampung? Mungkin amalan akhirat kita tu ada cederanya, ada kekurangannya. Jadi macam mana nak tampung? Maka kita tampung dengan amalan dunia. Maka kita kena jadikan amalan dunia kita jadi akhirat, supaya amalan akhirat tu menjadi banyak. Amalan akhirat kita buat dah, tapi masih lagi ada, orang cakap apa, lubang-lubang, ada cederanya. Maka nak kena tampung dengan amalan dunia. Maka macam mana nak tampung amalan dunia? Buat amalan dunia tapi lillahi ta'ala, kerana Allah, kerana Islam. Maka amalan dunia tak jadi dunia, malah jadi akhirat. Contoh kerja, niatlah rezeki yang aku dapat gaji tiap-tiap bulan ni, ini kerana Allah aku kerja ni, sebab nak sara keluarga ni, anak bini ni kurniaan Allah kepadaku, menjadi tanggungjawab aku sebagai seorang lelaki, ketua keluarga, untuk menyara isteri dan anak-anakku, dan saraan ini adalah amanah daripada Allah. Maka sebab tu aku cari sumber rezeki. Dan jangan joli saja, kemudian tanam pula azam dalam hati, sebahagian ataupun berapa persen aku ambil daripada gaji ni, memang aku nak infak ke jalan Allah, nak bagi masjid ke, nak bagi sekolah agama ke dan sebagainya. Biar ada bahagian akhirat, barulah dunia yang kita buat sepanjang hari ni jadi akhirat. Bila jadi akhirat, insya-Allah lah. Nak kata confident tu tak lah, tapi insya-Allah lah amalan akhirat dah ada, amalan dunia pula jadi akhirat. InsyaAllah jadilah bawa balik jumpa Allah nanti banyak amalannya, moga-moga insya-Allah. Tapi tuan-tuan, dalam kita duk lega begitu dengar, kan, ada juga amalan akhirat tak jadi akhirat tapi jadi dunia. Sepatutnya bila sebut amalan akhirat, confirm lah jadi akhirat. Tak. Yang kita runsing selalunya amalan dunia lah. Amalan dunia aku ni jadi dah akhirat.
Yang tu kita rusing selalu. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang, ada orang amalan akhiratnya pun belum tentu jadi akhirat. Malah amalan akhiratnya jadi dunia. Macam mana amalan akhirat jadi dunia? Semayang kerana orang. Derma kerana orang. Derma kerana nak tunjuk kat orang bahawa dia ni dermawan, supaya orang memuji-muji dia. Oh, hebat dia ni, kuat derma. Orang mengagung-agung, memulia-muliakan dia. Maka amalan tadi patutnya jadi akhirat, tak jadi akhirat, jadi dunia. Maka kosong, tak ada nilai apa di sisi Allah. Biar banyak mana pun dia derma, tak ada nilai apa di sisi Allah. Maka sia-sia, buat penat sajalah. Ada orang semayang, pergi haji umrah kerana dunia masuk korban. Tengok orang lain masuk korban, nak masuk kat korban, kan? Sebab nak tunjuk kat orang. Nak siap cerita, aku setakat ni tiap-tiap tahun tak pernah miss korban. Jangan cerita kat orang. Allah tahu sudah, sebab yang nak balas Allah, bukan manusia. Kita nak cerita kat orang, buat apa nak bangga kat orang? Itu pun pergi cari lembu paling kurus sebab nak cari yang murah. Lembu jenis kena tiup angin tumbang terus. Tak payah seret dengan tali, kan? Dah boleh buat apa gitu. Jadi kita tak nak gitu. Kita nak biarlah amalan akhirat tu confirm akhirat dah. Ikhlaskan betul-betul, buat kerana Allah, jangan kerana yang lain. Kemudian kita nak tampung pula amalan dunia kita jadi akhirat. Moga-moga bila jadi begitu, banyaklah kita bawa balik bertemu dengan Tuhan kita nanti, insya-Allah. Dia begitu. Seperti mana Syekh ni lah, dia karang kitab ni dengan tujuan mengaji tadi untuk akhirat dia, untuk pahala dia. Bukan nak tunjuk kat orang yang dia alim, tak. Tapi dia nak tinggalkan kepada anak cucu keturunannya, khususnya orang Melayu. Sebab Syekh kita ni orang Melayu, kan? Jadi khusus untuk anak keturunan bangsa Melayu yang beragama Islam, supaya dia dapat tinggalkan kepada kita semua akan ilmu-ilmu, supaya anak cucu keturunan Melayu Islam ini tidak ketinggalan dalam hal-hal agama. Jadi tahu. Tapi tu pun orang tak ambil berat. Orang tak ambil berat kitab-kitab agama ni. Surat khabar berlambak-lambak kat rumah. Nak surat khabar je nama apa? Semua ada. Berita harian, berita hairan, kan, utusan, semua ada. Jenis apa surat khabar, bukan dia tak boleh baca pun dia beli kat yang siang pau. Beli. Nak surat khabar Cina, surat khabar Tamil. Ada kat rumah. Dah kitab agama. Asa ada tapi tak ingat letak mana. Kitab agama sepuk. Itu mujur orang bagi. Beli memang tak lah. Ada jenis. Bukan sini, tempat lain. Bukan kampung Diu, tu kampung apa lain lah. Sini insya-Allah okey. Jadi gitulah kita nilai balik diri kita. Tapi macam tadi macam Ana sebut tadi, kalau tanya semua kata nak masuk syurga. Tapi apa modal kita? Apa sumbangan kita? Apa kesungguhan kita yang kita nak buktikan pada Allah Ta'ala memang kita ni layak ahli syurga. Sedangkan kita orang cakap apa, bersenang-senang atau bermudah-mudah dengan urusan agama. Lepas tu ada hati nak masuk syurga. Cik, pintu syurga mana nak buka kalau gitu? Nampak? Dia kena sungguh lah. Para sahabat sungguh sampai berjuang mati-matian di medan jihad. Kita bukan nak suruh angkat pedang, suruh angkat kitab je pun tak larat dah. Macam mana, kan? Tu. Gitu. Jadi Syekh ni dia karang kitab ni, dia kata risalah yang kecil je. Risalah ni cerita benda pada menyatakan beberapa makna. Dalam ni nanti dia akan cerita tentang makna-makna dalam hal-hal agama kita. Contohnya solat. Apa makna solat? Selama ni kita faham solat tu semayang je lah, gergak-gerguk, dung. Benjul dahi-dahi, naik hitam dahi. Bagus ni orang solat ni, dia kata orang solat ni. Ada orang dia hukum gitu, dengan dahi hitam ni orang kuat semayang. Tak boleh hukum gitu kata ulama. Kerana berapa ramai ahli-ahli ulama dunia dahi tak hitam pun. Adakah nak kata ulama ni malas semayang ni, dahi tak hitam? Hei, siapa ajarmu? Dia bukan ukur gitu, kan? Ukuran dia macam mana orang cakap apa? Ta'abbudnya dalam solatnya itu. Dalam semayangnya macam mana tahap kehambaannya kepada Allah. Bukan atas sujud berlekuk ke tidak, kan? Kalau nak kira hebat, sujud terus atas batu, biar bercala terus ni, darah terus, pecah dahi.
Ni bau power ni kata. Tak, bukan bab tu. Ta'abud kesungguhannya, ibadatnya pada Allah. Macam mana dia merasakan kehambaannya kepada Tuhannya. Sanggup. Ada orang semayang tapi suruh pertahankan Islam, lari. Nak bela Rasulullah, habis mayan Jumaat, kita berhimpun lah nak pertahankan Nabi sebab orang hina Nabi. Tak boleh Ustaz. Kerja. Tapi tadi semayang kan main, jawab azan kan main. Tu kata tak ada ta'abud. Walaupun biar dahi belekuk pun, bukan yang tu menjadi ukuran di sisi Allah. Bukan melihat daripada wajah tu, tapi hatinya macam mana sanggup korbannya untuk Allah dan Rasul. Bila saat agama memerlukan dia. Hakikatnya memang agama tak perlukan kita. Tapi makna kata kita yang sanggup berkorban untuk agama tu. Tahap mana kita sanggup korban? Tahap harta, tahap nyawa, tahap mana kita boleh korban. Baik, dia akan cerita tentang beberapa makna-makna yang ada di dalam hal-hal agama kita. Makna semayang, makna puasa. Selama ni kita duk faham puasa tu tak makan tak minum ni lah. Tapi Syekh akan hurai apa makna puasa yang sebenarnya. Bila kita faham maknanya dengan sungguh, barulah kita buat itu dengan penuh kefahaman. Bila orang buat dengan penuh kefahaman, barulah dia buat tu dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dia faham. Sebab dia faham. Kenapa dia kena buat? Macam bos satu syarikat ataupun satu kedai lah, kedai. Dia ada kedai, majikan, bos dengan pekerja. Mentaliti kedua-dua ni tak sama. Mentaliti bos lain, mentaliti pekerja lain. Mentaliti pekerja, dia faham cukup bulan aku ambil gaji sudah. Kerja aku elok tak elok, aku buat lebih kurang gitu barang-barang tu dia letak lebih kurang gitu lah. Tu yang tanda harga pun sengit-bengit pun tak apa. Nampak? Dia buat tak kisah sebab bukan kedai dia. Dia tak kisah orang ramai beli ke, orang tak ramai beli ke, cukup bulan aku ambil gaji. Beza dengan tuan kedai. Tuan kedai, dia pandang ini modal dia. Kalau customer tak ramai, mampulah dia. Duit tak ada, untung tak ada, nak bayar gaji orang lagi, maka dia ambil kira semua. Customer dia layan elok-elok, nak dia jaga elok-elok. Sebab apa? Sebab mentaliti dia lain. Tak sama mentaliti. Sama juga pemahaman kita tentang soal-soal ibadat. Orang yang faham tentang ibadat, faham apa dia semayang, dia akan jaga semayang tu betul-betul. Tapi orang yang tak faham, dia nampak semayang ni hanya suruhan agama sahaja. Sebab aku ni Islam, lahir Islam, aku kena semayang lah. Dia faham gitu. Kalau aku Hindu, aku pergi kuil lah. Sebab aku Islam, aku pergi surau, pergi masjid. Dia faham macam tu saja. Maka semayangnya atas dasar ikut-ikut sajalah. Atau adat-adat katalah, awak hampir mayang masjid ni, kena pi lah. Satgi orang kata kita apa pula, orang kata kita kafir lah pula, tak pergi masjid. Dia ikut apa orang kata. Dia tak faham kenapa dia kena pergi. Kenapa dia kena ngaji kitab ni, kenapa? Dia tak faham. Yang dia faham, ada kuliah malam ni. Bila tayang ustaz pula tak datang, tak ada, boleh makan kata, boleh balik awal. Dia pegang situ. Tapi dia tak nampak kepentingan pemahaman ilmu. Dia tak nampak. Kalau orang dia nampak ilmu ni tinggi, kalau takdir kata ustaz tak dapat datang masjid kampung dia, dia pergi cari masjid lain yang ada kuliah. Sebab apa? Sebab dia nampak ilmu tu tinggi. Sebab apa? Sebab dia faham kenapa nak kena ada ilmu. Ni soal pemahaman. Soal pemahaman itulah akan tergantung atas iman seseorang, atas kesungguhan seseorang. Kenapa kita tengok ada orang tak bersungguh dalam hal-hal agama? Sebab dia tak faham. Tak bersungguh dalam bab semayang sebab dia tak faham. Ni kita nak bagi faham. Jadi Syekh akan terangkan beberapa makna-makna dalam hal-hal agama kita, dan beberapa faedah. Bukan setakat makna akan Syekh hurai, Syekh juga akan hurai tentang faedah. Apa makna faedah? Faedah ialah bermakna samarah. Samarah ni artinya buah, ataupun yang kita sebut sebagai hasil. Faedah tu hasil. Apa hasil kita dapat kalau kita buat segala perkara-perkara ibadat ni? Kita berjuang dapat apa? Kita semayang dapat apa? Apa faedah dia? Apa hasil dia? Yang kita nampak hasilnya, boleh pahala masuk syurga. Tu je kita nampak. Padahal ada lebih luas lagi daripada tu hasil dia. Nampak? Orang yang menekan akan dirinya dengan semayang, sebelum dia menikah lagi memang dia jaga semayang. Bila dia menikah,
hasil daripada jaga semayang masa single dulu, masa bujang dulu, akibatnya isteri terdidik dengan solat. Dapat anak, anak terdidik dengan solat. Tapi kalau masa bujang lagi tak jaga semayang, papa kahwin, bini macam mana nak ikut? Anak lagi terabur, tak boleh ikut. Anak mana bangkit subuh? Nampak? Jadi begitu lah. Itu hasilnya, itu faedah dia. Tapi orang tak nampak bab tu. Yang dia nampak kejayaan duniawi semata-mata. Nak anak jadi engineer, nak anak jadi doktor, nak anak gaji lebak-lebak puluhan ribu. Bangga anak. Dua orang anak aku doktor, seorang peguam, seorang engineer, dia kata. Kaya hebat. Bapak mati tak boleh buat apa. 4 adik-beradik tak boleh buat apa. Nak buat macam mana? Ni mayat bapak kita ni nak hadap mana? Kaki hadap. Seorang kata yang balik daripada Oxford kata, rasa kena hadap matahari terbit se. Nah, adik dia kata, tak lah, matahari terbenam. Pula dah. Habis. Tak tahu nak buat macam mana. Tak erti nak buat macam mana. So jadi tu imam. Ayah mati jadi imam. Afdal anak sendiri. Tak boleh. Saya tak erti. Tak erti apa semayang jenazah, tak ada rukuk, tak ada sujud. Semayang paling simple sekali dalam kategori solat. Banyak-banyak solat paling simple, solat jenazah, rukuk tak ada, sujud tak ada. Tak sampai berapa minit, sekejap sangat, 4 kali takbir. Tak erti lagi. La ilaha illallah. Baik join bapak dia sekali, baring sebelah tu. Dah tak erti. Ni belajar tinggi ni, hebat. Tanpa belakang kereta stiker University of Colorado. University. Sampai kita pun tak tahu tentang mana Colorado tu. Dia kata atas kampung Dew lagi rasa. Nampak? Tanpa belakang stiker kan main. Tercabut tempel balik bangga universiti. Tanya dia rukun semayang. Rukun semayang ke rukun negara, dia tanya. Rukun negara. Rukun semayang pun tak tahu dah macam mana. Bukan main. Tapi tengok orang jenis macam ni time raya dia paling galak sekali. Tengok samping tinggi ni kat siap kering ni bubuh. Nampak gaya kan main. Tapi rupanya dalam jahil agama, jahil segala-galanya. Bodoh agama, bodoh segala-galanya. Pegang situ kemah-kemah. Banyak mentaliti masyarakat sekarang nak anaknya hebat dalam bidang sains matematik, tapi terpinggir dalam soal agama. Tak payah kata Quran, Iqra' 1 tak lepas. Jadi kita pegang, kalau anak aku jahil agama, walaupun dia pandai sains matematik, aku anggap bodoh. Barulah kita nampak agama tu tinggi nilainya. Tengok SPM lah. Syarat mesti nak lulus SPM, mestilah BM bahasa Melayu lulus, bahasa Inggeris lulus, lagi apa? Sejarah kalau tak silap yang sekarang ni. Betul agama Islam duduk mana? Tahu mana? Maknanya pendidikan agama Islam tak lulus pun tak apa. Maknanya agama ni bubur bawah, jadi rendah. Lepas tu tak payah tanyalah kenapa Allah turunkan bala pada kita, sebab kita meletakkan agama kita rendah. Tu jadi biar nampak. Baru kita nampak faedah dia dari sudut kehidupan beragama ni. Ada satu keluarga tu, ayah dia baguslah belajar dalam bab taranum. Habis anak-anak dia ikut taranum semua. Sampai boleh baca ni, boleh baca lagu Hijaz boleh, lagu Nahawan boleh. Kita lagu apa bunyi? Dandut terus ni. Nampak? Mujuk bunyi gak ni langsung tak ada bunyi. Jadi gitu. Bagi beberapa lafaz yang beredar atas agama Islam. Dalam agama Islam ni dia ada banyak lafaz agama. Jadi kita kena biasa-biasakanlah lafaz-lafaz agama tu dalam kehidupan seharian. Jadi dia akan terangkan apa perkara-perkara yang penting, term-term penting, perkataan-perkataan yang penting dalam agama ni, dan kita kena faham perkataan tu apa dia, dan mengerjakannya macam mana. Itu nanti Syekh akan terangkan. Ni dia cerita sinopsis dia lah, apa yang terkandung dalam kitab ni nanti, supaya kita jadi gairah untuk mengajinya. Yang jadi dengan dia berbeza setengah yang demikian itu daripada setengahnya. Yang membezakan setiap satu dan setiap satu. Tak payah kata nak soal hukum, soal ibadat, makhraj huruf pun berbeza daripada alif sampai ya.
Ada orang bila tak mengaji, dia nampak huruf sa 3 titik tu dengan huruf sin baris atas sa sama. Tak sama. Sa yang 3 titik keluar lidah sa. Kalau huruf sin baris atas sa, lidah dalam. Tak sama. Kalau sama, buat apalah ulama buat huruf berbeza tapi bunyi sama. Bila berbeza bentuk hurufnya, maka berbezalah bunyinya. Bila berbeza bunyinya, maka berbezalah makhrajnya, cara nak menyebutnya tu. Tak sama. Ini dia habis kok hentam sama. Huruf so kan. Dia jadi barulah bacaan tu tepat, baru bacaan tu betul. Dalam bab tu sudah berbeza, apatah lagi dalam bab-bab hal-hal ibadat. Kerana berbeza setiap satu tu, maka bila berbeza kena mengajilah setiap satunya. Yang hamba pungut, dia bahasakan dirinya hamba. Maknanya merendah diri. Yang hamba pungut akan dia daripada kitab Munyatul Fakir Al-Mutajarrid di atas matan Jurumiyah bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhati. Maknanya dalam kitab Usul Tauhid ni, Syekh nak kata bukan aku pandai-pandai, kerana aku tak pandai. Dia merendahkan diri dia. Maka dia kata isi dalam kitab ni aku cedok daripada beberapa kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang lebih besar, kitab-kitab Arab. Kalau kita nak mengaji kitab Arab jenuh, dalam kitab Jawi pun payah dah. Kalau kitab Arab lagilah kan. Jadi Syekh ambil kitab-kitab Arab yang dia mengaji masa kat Mekah Madinah dulu, kemudian dikumpulkan isi-isi yang penting, dia terbitkan satu kitab yang bertulisan-tulisan Jawi Melayu orang kita, maka terhasillah kitab Usul Tauhid ni. Ni disenaraikan nama-nama kitab yang dia mengaji dululah, yang hasilnya dia dapat karang kitab Usul Tauhid ni. Tu nak menunjukkan bahawa pengajian itu mesti ada sandarannya, mesti ada orang cakap apa, sambungan-sambungannya, bukan mereka-reka, tidak. Maknanya ni menunjukkan bahawa syekh kita ni ada gurunya, dan gurunya sambung last sekali sampai kepada baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil sanad. Panggil sanad. Tak wajib kita yang belajar ni kena tahu sanad, tapi wajib kita mencari guru yang ada sanad. Macam tu. Boleh faham tak? Tak wajib kita kena tahu apa sanad guru ni. Tak payah tanya ustaz, tolong bagi tahu sanad ustaz sampai ke Rasulullah, saya nak salin. Tak payah. Tapi yang kita kena tahu, guru ni ada tak guru dia, ke dia memandai-mandai. Tu. Yang tu kita kena tahu. Kena cek. Sebab tu kita nasihat kepada ahli jawatan kuasa masjid, bila nak panggil guru-guru agama, ustaz-ustaz ceramah kat tempat kita atau masjid kita, selidik dulu siapa orangnya dan siapa gurunya. Dia belajar kat mana? Selidik, tengok kat YouTube ke mana, Google ke, cek nama dia. Dia ni siapa? Anak murid siapa? Siapa guru dia? Mengaji mana? Sebab apa? Sebab kita khawatir golongan-golongan yang keluar ataupun tidak bersefahaman dengan akidah ahli sunnah wal jamaah masuk ke tempat kita. Minta maaf cakap, sebagai contoh golongan Wahabi. Jaga-jaga. Sebab mereka pakai kopiah macam kita kak, pakai jubah kak, janggut juga. Tapi fahamannya lari. Fahamannya fahaman Wahabi, mengatakan Tuhan di langit. Adakah ulama kita akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan Tuhan di langit? Tu kena cek hati-hati. Takut nanti habis lari fikrah jemaah kita, orang kampung kita. Lah kali bergaduh, satu geng kat langit, satu geng tak langit. Nampak? Ada budak baru habis main rempit, jatuh motor, insaf dah lah nak masuk masjid, nak join lah geng masjid, nak semayang. Tengok-tengok geng masjid pun bergaduh. Dia kata baik aku rempit balik, dia kata. Jadi dan masalah fikrah kena jaga. Sebab pernah berlaku di Al-Ustaz Kedah. Masjid tu dia panggil satu orang ustaz ceramah. Lepas tu ustaz tu ceramah malam tu maghrib. Dia ceramah, dia kata tak ada baca kunut dalam subuh. Mana ada? Pandai-pandai ini bid'ah, dia kata. Baca kunut dalam subuh bid'ah. Jangan buat dah. Dia marah. Tegas ustaz tu. Jadi esok paginya Tok Imam terlupa. Tok Imam terlupa baca gak kunut. Habis mayang subuh gaduh tumbuk ni. Bukan cerita dekan sungguh ni, sampai bertumbuk muka. Kunut. Sebab apa? Lepas tu depa cakap dengan anak. Dia kata depa mengadulah, ustaz, hari tu ni sampai gaduh ustaz soal kunut je. Lepas tu kita tanya balik, siapa suruh panggil ustaz tu?
Muceklah dulu, tengok macam mana dia, orang dia macam mana, fikrah dia macam mana. Kena hati-hati kan. Ni di akhir zaman ni yang Nabi risau. Nabi kata fitnah akhir zaman. Tak fitnah macam mana, pakaian nampak macam alim ulama, tapi rupanya nak fikrah pemikirannya lari daripada landasan ilmu yang sebenar. Lepas tu kena hati-hati. Jangan tengok orang janggut je, power ni, janggut sampai lutut nampak? Kalau nak janggut lebat, Santa Claus pun janggut juga. Putih siap Santa Claus punya janggut kan. Bukan kira nak janggut tak janggut. Nak tengok ilmunya tu, takat mana, macam mana kefahaman dia tu. Ni. Jadi nasihat saya, kita kalau boleh, bukan kalau boleh lah, mesti boleh, mengajilah kitab-kitab turas. Ini warisan ulama-ulama Melayu, ulama-ulama Nusantara kita. Apa dia kitab turas? Kitab kuning. Orang dulu-dulu sebut kitab kuning kan. Kita pun tanya juga, kenapa panggil kitab kuning? Guru saya melawak lah, dia kata sebab orang suka kepik kat ketiak sampai kuning kita. Tahulah betul ke tak, dah melawak lah kot. Tapi mungkin sebab kertas dia dulu warna kekuning-kuningan, orang panggil kitab kuning. Tu panggil kitab turas, kitab pondok, kitab lama-lama, Jawi lama. Jangan main. Kalau orang tak erti baca kitab Jawi lama, dia tak pernah ngaji pondok, lepas tu masjid panggil dia suruh baca kitab lama. Yang dia tak pernah mengasuh pondok, tak pernah ngaji kitab lama ni, tapi masjid tu memang suka ustaz-ustaz baca kitab lama, jadi suruh dia baca. Salah baca. Dia ada satu kenyataan tu, dia baca gini, dia kata Allah yang menciptakan langit dan bum. Mak kata bum, kenapa pula Allah cipta bom pula ni? Memang betul Allah cipta semuanya, tapi macam pelik, langit dan bom. Tengok je ustaz, jemaah bawah, orang tua lah, orang lama dah, dia pun tengok, bukan bom, bumi. Bawau mim, Jawi lama, bawau mim bunyi bumi. Jawi sekarang baru tambah ya, bawau bumi yami. Zaman dulu dia ringkas ya, bawau mim bumi, langit dan bumi. Tu okey lagi. Waktu dia baca, ulama dulu-dulu zakarnya panjang-panjang, lagi ngarut. Apa pula ni? Dia kata tengok tak, rupanya bukan zakar, zikir. Sampai tak reti. Tu kata ni warisan orang dulu-dulu. Biarlah kita ada anak keturunan yang boleh sambung baca kitab-kitab lama ni. Kitab ni nama pun kitab lama dah. Makin lama makin dah tak ada dah di kedai-kedai kitab. Banyak kitab pupus. Antaranya yang kami mengaji di pondok, satu kitab karangan Tuan Syekh ni juga, yang sama, pengarang yang sama, kitab Usul Tauhid, Syekh Abu Abdul Wahab Hussein Nasir. Apa nama? Dia karang kitab nama Bidayatut Talibin. Saya pergi kedai kitab sini, pergi ke Munting, pergi Taiping pun pergi. Dia kata tak ada. Kebetulan arwah Ustaz Timizi yang dah meninggal tu kan, dia masuk kedai tu. Saya cari kitab tu. Saya tanya tokek kedai, ada kitab nama Bidayatut Talibin? Sebab tok guru saya suruh cari, sebab dia nak mengajar di pondok. Jadi suruh beli banyak lah untuk budak-budak pondok. Tanya dia, kata tokek kedai, tak pernah dengar ni kitab ni. Ya ke sungguh ke awak silap cakap ni? Tak sungguh lah. Lepas tu Ustaz Timizi masuk. Dia pun tanya Ustaz, ada ke kitab Bidayatut Talibin? Ustaz kata kitab tu ada, kedaimu yang tak ada. Dia ingat kita salah cakap ke? Betul dah kitab tu, tapi tak ada. Sampai pergi Kelantan, Kelantan ni ada kedai kitab besar kedai kitab macam shopping komplek. Tak adalah besar sangat, tapi besar lah. Ada 2 ke 3 lot kedai, kitab saja dalam tu. Hebat Kelantan, mengaji kitab kuat. Jadi kitab punya banyak, kedai kitab yang besar. Kita tanya ada tak Bidayatut Talibin? Dia kena check pakai komputer. Nak check satu-satu memang tak cari lah. Dia check pakai komputer, cari dia kata tak ada. Tak ada, Kelantan pun tak ada. Memang pupus dah. Tinggal kitab tu ada pada tangan Tok Guru Siddiq Noh je ada. Tok guru kami tu dia ada. Lepas tu kami mengaji tak apalah, Tok kata kalau tak ada orang jual, kita photostat je lah. Nak macam mana? Photostat lah. Kalau ikutkan tak elok lah photostat lah. Tapi nak macam mana, dah tak ada orang jual, kita photostat. Ngaji-ngaji sampai belakang tu lagi 2-3 helai nak habis. Tengok sehelai kitab Tok guru tu pula tak ada. Sehelai hilang, cabut. Pula berhenti, tak tawakuf dulu, ngaji kitab lain dulu, tak terus sambung. Sebab sehelai tu hilang. Jadi tak tahu nanti Syekh nak kata apa dalam selai tu. Cari gotong royong pondok, bersihkan pondok, mana-mana yang bersepah-sepah kitab-kitab lama, cari, jumpa. Alhamdulillah, jumpa selai. Baru sambung balik, baru khatam. Allahu Akbar.
Lepas tu kami Tok Guru kata siapa budak-budak yang pandai IT, pandai komputer, kalau boleh type lah balik. Ni khazanah ulama dulu ni. Kan sayang tinggal macam tu je. Akhirnya bincang jumpa budak daripada Universiti Terengganu. Nama apa dah? UTM, Universiti Terengganu Malaysia ke benda tu. UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Budak UMT datang jumpa kat pondok kami. Dia kata insya-Allah dia tubuhkan satu tim untuk cetak semula kitab ni. Tapi dia minta tolong kami lah sebab ada perkataan-perkataan yang dia tak faham makna dia. Sebab mungkin perkataan tu dah pecah ke, tulisan lama kan. Jadi buat berbulan-bulan buat kajian pasal kitab tu. Nak tulis balik je. Bukan nak syarah, nak tulis balik sampai berbulan-bulan. Nak cek ayat ni kata apa, perkataan ni dia macam pecah tulisan dia, huruf dia macam hilang, titik dia macam hilang, nak kena tulis balik. Alhamdulillah akhirnya berjaya. Dicetak semula, tapi tak dijual di kedai, hanya buat dalam bentuk wakaf. Ada dah kat pondok tu, Bidayatul Talibin. Tu nak ceritanya susah payah ulama dulu buat tinggalan untuk kita semua anak cucu dia. Tapi kita buat lebih kurang, akhirnya Allah angkat ilmu tu. Allah angkat ilmu tu dengan menghilangkan orang untuk mengaji ilmu tu, dan orang nak mengajar ilmu tu. Last sekali bila tak ada orang mengaji, tak ada orang mengajar, dengan kitab-kitab ni pun tak ada siapa lah nak cetak dah. Kilang-kilang ni dia nak kau untung tak? Jadi dia kalau dia cetak kitab yang tak laris jual, apa nak cetak lagi? Tak cetak. Lama-lama hilang. Kok lama ni usul tauhid tak ada orang mengaji dah, tak ada orang mengajar dah, usul tauhid pun hilang. Tinggal kat orang kampung Diu. Jadi pegang betul-betul, mana tahu esok boleh sambung pula mengajar. Kan? Tapi betul-betul lah, jangan tunggang terbalik mengajar ya. Tu dah. Anak ceritanya ni, kesungguhan baru kita hargai. Anak ceritakan ni supaya kita nampak betapa besarnya ilmu, supaya kita tak pandang dia ringan, tak pandang dia remeh. Itu lafaz yang beredar atas agama Islam yang jadi dengan dia berbeza setengah demikian itu daripada setengah. Yang hamba pungut akan dia daripada kitab. Ni kita bacakan dulu nama-nama kitab yang dipungut ni, yang dia cedok. Munyatul Fakir Al-Mutajarrid di atas matan Jurmiyah bagi Syekh Abdul Qadir bin Ahmad Al-Kuhati. Yang keduanya, boleh kita sambung sikit? Sikitlah. Ikut sangat peraturan pun. Kedua, kitab Jami' Al-Usul fi Al-Awliya bagi Syekh Ahmad Al-Kamshakhanawi. Yang ketiga, kitab Al-Kibrit Al-Ahmar wal Al-Iksir Al-Akbar bagi Sayyidina As-Sayyid Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Yang keempat, kitab Risalah Al-Kushairiyah bagi Imam Abi Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi. Al-Kushairiyah ni itu amalan wirid yang kita baca selepas mayang ni. Subhanallah 33 kali tu kan. Kita baca wirid-wirid tu sebenarnya dulu dipanggil zikir Kushairi. Kerana orang ulama itulah yang susun. Kemudian menjadi amalan penduduk Madinah, dan akhirnya turun-temurun sampailah ke tanah Melayu kita diamal wirid lepas mayang gitu. Sampai puak-puak Wahabi kata bid'ah. Baca wirid lepas mayang bid'ah. Yang nyanyi karaoke tak bid'ah pun. Itu pelik sungguh lah. Yang kelima, dan matan Nasafi dan matan Umul Barahin dan beberapa syarah bagi keduanya. Kemudian Syekh berdoa, nafa'anallahu bi'ulumihim, semogalah Allah manfaatkan kita semua dengan ulumihim, dengan ilmu-ilmu mereka yang dalam kitab ni tadi. Wa nawwara qulubana, dan Allah menerangkan hati-hati kita semua, bin anwari asrarihim, dengan cahaya asrarihim. Asrar ni maknanya secret, rahsia, dengan cahaya rahsia-rahsia ilmu-ilmu tersebut. Kerana ilmu ni rahsia, dia semua benda ni diselaputi dengan rahsia. Bila tersingkap satu rahsia, maka kita akan suka pada benda tu. Contoh, gula yang buat air tu lah, buat masakan tu kan, gula tu rahsia dia apa? Rahsia gula manis. Selagi mana kita tak masukkan gula dalam mulut, takkan tersingkap manis tu. Pegang saja tak terasa manis. Nampak? Bila ambil gula boh dalam mulut, kita pun manisnya, barulah tersingkap rahsia gula. Apa rahsia gula? Manis. Bila manis, baru kita suka kat dia. Kita pun minum bubuh gula, masak bubuh gula. Nampak? Begitu juga, kenapa tak rasa lazat semayang? Sebab tak tersingkap rahsia semayang. Rahsia solat tu tak nampak.
Dalam solat tu ada rahsianya. Orang yang tersingkap rahsia solat, maka dia akan nampak kelazatan solat tu. Dalil orang tu lazat dengan solat, pas semayang nak semayang lagi, pas semayang nak semayang lagi. Macam kita makan lah satu-satu benda lauk. Kalau lauk tu sedap, memang kita akan tambah lagi lauk tu. Betul tak? Air sedap, kita akan minta lagi secawan. Sebab apa? Sebab sedap. Hari ni kenapa lepas semayang kita malas semayang? Sebab kita tak rasa lazatnya solat. Kadang-kadang ngeluh siap. Allah, asar dah, baru saat tadi zuhur. Ngeluh. Kalau orang rasa lazat, Allah menanti-nanti. Pas habis subuh, Allah bila nak zuhur ni? Tak sabarnya nak zuhur. Tak sabar nak zuhur. Orang habis zuhur, tak sabar nak asar. Kita gitu kak. Habis maghrib, tak sabarnya nak isyak. Lamanya kuliah ni. Tu cerita. Mana dia akan rasa lazat? Kalau orang lazat Quran, Allah pas baca semuka nak semuka, pas semuka nak semuka, sampai tak tahu nak berhenti. Sedap ni kata. Nak semuka sampailah kali dia tertidur atas Quran gitu je. Nah, ada dan 15 muka baca. Kita baru sayat, baru a'udzubillah nguak dah. Lazat tak mana? Lazat nak tidur kan, lazat nak baca Quran. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab rahsia belum terbuka. Jadi moga-moga insya-Allah kalau kita mengaji kitab ni, Allah bukakan rahsia itu pada kita. Dan bila terbuka rahsia-rahsia ibadat, maka kita akan rasa kelazatan-kelazatan ibadat. Bila rasa lazatnya ibadat, menyebabkan kita semakin gemar, semakin gemar, semakin gemar. Dan kita semakin kuat dalam beribadat itu insya-Allah. Kemudian saya habiskan sikit lagi. Ni ada sikit keterangan dia. Kemudian habis dah bab mukadimah ni, masuk isi dah. Dan barang yang datang ia atas kesilapan atau ganggu ibaratnya, maka iaitu daripada hati hamba yang hina lagi ke roh ini. Dia kata kalau ada silap dalam kitab ni, dia mohon maaf. Kerana dia merendahkan diri kerana hati hamba yang hina ini. Dia ngaku hati dia hina. Allah. Kalau syekh ngaku hati dia hina, dah hati kita. Syekh ni dia karang kitab 20 lebih kitab dia karang. Dia buka pondok pun dekat 20 lebih pondok dia buka. Kita pondok apa buka? Pondok bah pun belum tentu lagi. Nampak? Nah, dia punya hebat macam ni, dia kata hati dia hina. Ada hati kita? Allahu Akbar. Ini kata ulama, merendah-rendahkan diri mereka di hadapan Allah. Maka hamba harap daripada segala akhawan, dia panggil kita akhawan, sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia. Wahai daripada kawan-kawanku sekalian yang melihat ia akan cederanya, kalau nampak dalam kitab ni ada kekurangan, membetul akan dia. Tolong betulkan, dia kata. Merendah diri. Kita tak bagi orang usik buku karangan kita. Jangan ubah. Ni benar dah. Saya buat betul dah ni. Nah, ulama dulu ngaku kalau ada silap tolong betulkan. Padahal ulama tu. Kemudian daripada ta'ammul yang hakik. Tapi dengan syarat kajilah betul-betul yang sebenarnya. Tu ta'ammul yang hakik tu. Maknanya janganlah kamu nak cari salah dia, tapi memang kamu kaji-kaji memang ada silap. Maka betulkanlah, kata dia begitu. Dan kemudian daripada tiada dapat lagi hendak tanggung akan dia atas betulnya. Kalau memang orang cek kitab ni tak ada salah, maka kalau sungguh ada salah pun di sisi Allah, tak dapat nak tanggung lagi dah. Maka serah kepada Allah sajalah. Jikalau dengan barang yang terlebih jauh dan daif, sekalipun kalau benda tu ada salah dan silap dan ada daifnya, ada kekurangannya sekalipun daripada segala kaul. Kerana apa? Dia baca ayat wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim innahu ala ma yasha'u qadir. Kerana aku tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan daripada Allah. Nah, aku tak mampu sebenarnya nak buat kitab dan sebagainya semua ni, melainkan semuanya kerana izin daripada Allah yang Maha Agung. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya atas setiap sesuatu itulah Allah yang mengizinkannya, Allah yang menentukannya. Maka serah kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitulah mukaddimahnya. Kemudian insya-Allah kuliah yang akan datang kita akan masuk pada bab yang pertama, muqaddimatun fi fadilatil ilmi wa ta'allumih. Iaitulah ini satu muqaddimah pada menyatakan kelebihan ilmu dan kelebihan mengajar dan akan dia, dan kelebihan menuntut akan dia. 3 kelebihan. Kelebihan ilmu agama lah. Kemudian kelebihan orang yang mengajar ilmu agama, dan yang ketiga kelebihan orang yang belajar agama. Ilmu tu kelebihannya ada. Orang yang mengajar pun ada kelebihan, orang yang belajar pun ada kelebihan. Kita akan tengok pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pada malam ni.
Saya mohon maaf sekiranya terlajak sedikit masa dan macam biasalah, kalau kuliah saya kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. InsyaAllah pakat-pakatlah membeli sambil menderma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.